Assalamualaikum, nama saya Nufara Dalila binti Islam dari kelas DIP 2A. Nombor matrik saya ialah 10 DIP 21F1020. Saya ingin menjelaskan 3 lapisan perpaduan yang perlu dicapai serta diusahakan bagi memantapkan perpaduan nasional di Malaysia. Yang pertama, mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional bertarafkan perlembagaan persekutuan dan negara. Yang kedua, membentuk identiti nasional dengan semangat sendiri, bercermin, perhatian, toleransi, saling menghormati dan bertanggungjawab. Yang ketiga, dapat melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan konsep perpaduan bagi memantapkan kesepaduan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil bin Syarin. Nombor pendaftaran saya 10DP21F1014. Hari ini saya akan membentangkan pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Saya akan menerangkan 3 contoh situasi untuk detik perpaduan nasional Malaysia. Yang pertama, laungan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman. Seperti contoh, ketika laungan, rakyat Malaysia bersatu padu dan sangat bersemangat bersama-sama melaungkan kemerdekaan bersama Tunku Abdul Rahman tanpa mengira kaum, bersama bersemangat. Yang kedua, rakyat Malaysia memberikan sokongan terhadap atlet Malaysia yang mewakili negara tanpa mengira kaum. Seperti contoh, rakyat Malaysia bersorak dan memberi sokongan terhadap atlet Malaysia dalam apa jua sukan tanpa mengira kemenangan atau kekalahan. Seperti yang kita tahu, atlet Malaysia sanggup tidak meninggalkan keluarga mereka, tidak raya bersama-sama pada tahun ini kerana ingin mengharumkan nama Malaysia dan meneruskan perjuangan mereka untuk mengharumkan nama Malaysia bagi Sukan C pada tahun ini. Yang ketiga, contoh situasi detik pada Malaysia ialah bantu-membantu seperti bencana banjir. Seperti contoh, rakyat Malaysia dari serata negeri tanpa mengira kaum sanggup meredah banjir demi membantu bangsa banjir. Seperti yang kita tahu, viral baru-baru ini, Abang Viva sanggup ke serata negeri dengan menggunakan khidmat beliau untuk memindahkan masa banjir yang sakit, uzur dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menerangkan 3 contoh situasi detik perbezaan yang berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat di Malaysia. Contoh yang pertama ialah kewujudan perbezaan jenis sekolah. Jenis sekolah yang pertama ialah sekolah jenis kebangsaan Cina. Yang kedua, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Dan terakhir sekali iaitu sekolah kebangsaan yang sekolah kerajaan, jenis sekolah kerajaan. Seperti sekolah berikut juga, pembelajaran yang mengikut sekolah juga berbeza. Namun jika murid dari sekolah kebangsaan Tamil ke sekolah kebangsaan juga tidak berbeza, kerana mereka juga mata pelajaran juga akan ditambah seperti mata pelajaran moral dan asing bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Mungkin ada bahasa untuk dari segi agama. Yang kedua pula ialah dari segi pakaian. Seperti yang kita tahu, umat Islam relevan dengan baju Melayu serta bersamping dan baju kurung. Yang ketiga pula ialah dari segi pemakanan. Pemakanan mengikut kaum pula ialah seperti ada yang perlu mengambil seperti India perlu mengambil seperti vegetarian, seperti juga umat Islam tidak boleh mengambil makanan yang haram dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dini Haikal bin Abdul Roni. Nama matrik saya 10 DIP 21F1052. Hari ini saya nak menerangkan e-folio. Saya dapat satu tugasan e-folio nak menerangkan tentang tajuk pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Saya akan membuat soalan yang ketiga.
Soalan dia, apakah yang dimaksudkan dengan defisit sosial dan terangkan 3 perkara utama yang menjadi isu kepada defisit sosial yang perlu ditangani secara berhemah oleh pihak kerajaan. Okey, yang pertama saya akan menerangkan tentang defisit sosial. Defisit sosial bermakna kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan untuk berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Yang kedua, kekurangan ini disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza bermula dengan individu, keluarga dan masyarakat. KITA kita melalui IPNAS telah mengenal pasti defisit sosial ini yang diperoleh dari suara hati orang ramai melalui pertemuan dengan mereka. Okey, yang kedua saya akan terangkan 3 perkara utama yang menjadi isu kepada defisit sosial yang perlu ditangani secara berhemah oleh pihak kerajaan. Yang pertamanya ialah NCT. Kepelbagaian NCT sering dikali dianggap sebagai batasan utama yang menggugat perpaduan. Realitinya, perpaduan ini ialah perkara yang perlu dan perlu dipertingkatkan melalui mekanisme seperti interaksi, jalinan hubungan dan berterusan kepada interetnik dengan penuh berhemah. Yang kedua, perbezaan pergagahan agama ternyata disalahfaham sebagai sempadan yang menghalang perpaduan dalam masyarakat kerana dilihat dalam konteks yang kurang tepat. Kurangnya sensitiviti serta kefahaman berkenaan dengan agama yang berbeza memberikan kesan kepada hubungan dan interaksi dalam masyarakat. Yang first adalah intensi, yang second adalah agama dan yang ketiga ialah sosial masyarakat. Tidak dinafikan bahawa setiap sosial masyarakat mempunyai kelas sosial yang disebabkan oleh struktur etnik, keturunan, pekerjaan, jawatan disebabkan maupun ekonomi. Perkara ini seharusnya tidak menjadi penghalang kepada perpaduan kerana setiap sosial masyarakat saling melengkapi dari segi peranan dan tanggungjawab. Perpaduan dalam kelas sosial perlu diuruskan dengan mencipta tapak integrasi yang memenuhi keperluan dan tujuan masyarakat meliputi kelas sosial. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya ingin menerangkan 3 pengaruh media sosial dalam proses penyatupaduan yang diusahakan oleh pihak kerajaan. Yang pertama ialah memberi kesan positif dalam meningkatkan lagi semangat perpaduan antara kaum di negara ini. Hal ini kerana masyarakat sudah mementingkan perpaduan dalam kaum di negara ini. Yang kedua, masyarakat dapat mengeratkan lagi hubungan perpaduan dan keamanan negara akan terjamin. Hal ini demikian kerana masyarakat sudah mula menghormati antara sesama lain ataupun sesama kaum. Oleh itu tiada lagi perselisihan faham antara bangsa, kaum dan negara. Yang ketiga ialah masyarakat lebih memerhati mengenai kepentingan menjaga kesepaduan antara kaum, bangsa dan